Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شيخ حسين نصيب محمد طيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita, memilih kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya menaikkan perintah Allah, keduanya menghidupkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu majlis ilmu. Kemudian bermujahadah menunggu saya sampai kan. Saya memang betul-betul tadi memang daripada Kuala Lumpur tu pukul 7 tadi saya berada di sebelum nilai pukul 7. Bayangkanlah macam mana keadaan nilai tadi ya 7 nilai. Depan sikit lah, depan tak ada lepas nilai. Kira sampai je saya semayang maghrib di madrasah, tak sempat apa-apa lagi ni. Lepas tu balik rumah siap lepas semayang maghrib pun capai kitab, capai kunci kereta kan, ambil beg apa semua, sempit nak masuk bilik air pun siap kan. Lepas tu terus ke sini lah. Memang tercungap sikit lah. Sampai saya pun tak perasan sebab dia dipengaruhi oleh lori. Pada hari ni sampai saya bawa kereta mobil gini, sebab lori yang saya bawa tu dia kosong tengah steering box pajak sini kan. Sampai saya bawa kereta tadi pun saya terperanjat apa ni walaupun relax relax sebelah tangan tak bawa masuk bawa sebelah tangan begitu-gitu lah. Nampak kosan ni kan, ada kosan dia lah kan. Saya bersama dengan muda saya lah, Ustaz Khairuddin. Dia pula mengajar di Masjid Kundur. Dia dah bawa kitab saya siap, saya turunkan dekat Masjid Kundur. Saya pula pergi ke sini kan, orang Kundur lah hantar balik. Sebab masuk tu kita dah terlambat tadi. Maknanya kita dah rancang ingatkan boleh sampai awal lagi. Tapi tengok-tengok penuh maghrib juga. Itulah keadaan kita merancang, tapi Allah dah bagi tahu kan, sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah takdirnya. Alhamdulillah, jadi insyaAllah termasuk perkara itu. Hari ini kita sambung pengajian kita, kitab Ushul Tauhid,
karangan dari Syekh Husain Al-Fatani dan Husain Al-Banjari. Syekh Husain Kedah, dia sebenarnya Kedah ni. Orang panggil dia Husain Kedah. Tok Husain, Tuan Guru Husain Kedah yang mengarang kitab ni. Jadi insyaAllah kita bersambung pada muka surat 37. Betul lah kan? 37 kalau tengok tanda dia pada bawah tu lah, bermula kesempurnaan mereka itu. Betul lah? Betul. Kalau Rumi apa tu? 91. Kalau Jawi 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris daripada bawah sebelah kiri bermula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Masih lagi pada bab iman. Bermula kesempurnaan mereka itu. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan iman. Itu nama kesempurnaan apa? Kesempurnaan iman. Iman yang kamil. Jadi bermula kesempurnaan mereka itu, kesempurnaan iman mereka itu, iaitu tersimpan ia di dalam 3 perkara. Jadi nak mengetahui sama ada kita ni iman sempurna ataupun tidak, nak cek seseorang itu sama ada dia sempurna iman ataupun tidak, dia kena rujuk tengok dia mesti ada 3 perkara tersimpan ia seorang itu dalam 3 perkara ni. Kalau tak ada lah 3 perkara ni, sebenarnya periksalah diri masing-masing. Tak ada lah nak tunjuk pasal siapa, tapi masing-masing periksalah diri masing-masing. Jadi apa yang pertama? Perkara yang pertama, pertamanya itu sah i'tiqadnya, iaitu pegangan hati itu sah, maknanya berbetulan dengan sebenarnya. Maknanya i'tiqad, pegangan yang betul, pegangan yang sebenarnya. Sebab tu dia kata apa? Yang pertamanya sah i'tiqadnya, yang diisyaratkan, yang diisyaratkan kepadanya dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, man amana billah, hingga firman-Nya wan nabiyyin. Ini dipotong ayat lah. Surah dia panjang lagi. Jadi dicerita kat sini, siapa yang dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi dia. Pertama sekali dia mesti i'tiqad Allah tu Rabb dia, Allah tu Tuhan dia. Itu makna ayat ni. Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Sebab tu dia kata sehinggalah wan nabiyyin, dan kepada rasul-rasulnya, khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mesti ada i'tiqad yang jazam, seperti mana yang telah kita bicara sebelum ini. Maknanya pegangan yang betul, mestilah kepercayaan itu berserta dengan tasdik. Tasdik iaitu membenarkan, bukan sekadar percaya, tapi dengan membenarkan. Begitu juga dengan Rasulnya, khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja kita percaya saja kepada Nabi, bahkan kita kena tasdik dalam hati, memang itulah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tu dia kata nombor 1 mesti i'tiqad betul. Dia kata i'tiqad yang lurus, i'tiqad yang sah. Dan Allah dia yang macam mana? Allah yang bertepatan dengan sifat yang wajib, yang sempurna bagi Allah. Nabi pun begitu juga. Bagaimana kita nak beriman pada Nabi? Beriman dengan Nabi dengan sifat yang layak, yang sedikit pun tidak menjatuhkan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Tu pertama mesti ada. Siapa nak tahu iman dia sempurna,
Yang pertama ni mesti ada. Kemudian yang keduanya elok mengambil kesukaan berhimpun dengan segala qarabatnya yang diisyaratkan kepadanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atal mal, hinggalah firman Allah wa fir riqab, iaitu dia sentiasa mengambil berat kepada saudara se-Islam ni. Sebab tu ada hadis Nabi SAW yang menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurnalah iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya. Yang kedua, mesti ada kasih kepada saudara dia. Tak kira apa mana saudaranya, iaitu saudara se-Islam dia. Dia tak pilih bulu. Sama ada dia kulit hitam ke, dia kulit putih ke, kelabu ke, biru macam avatar ke, kan? Yang penting dia ada kalimah thayyibah dalam hatinya, i'tiqad dia Allah tu Rabb dia, dan kemudian i'tiqad dia Nabi SAW Rasulnya, maka itu adalah saudara kita. Wajib kita untuk memuliakan. Tapi kalau kita masih lagi memilih bulu, bak kata orang kan, masih lagi memilih bulu yang handsome, dia muliakan, yang bodoh dia biarkan, yang putih dia muliakan, yang hitam tak mau deh, kan? Yang lawa dia muliakan, yang tak berapa lawa dia pun tak berapa muliakan. Jadi kat situ tak betul. Di situ mana belum ada kesempurnaan iman. Jadi orang yang sempurna iman dia, tanda dia seperti mana yang kedua ini, sehingga sanggup dia membelanjakan harta dia untuk kerabat saudara dia, terutama kepada ahli keluarga dia. Kemudian seperti mana yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada saudara-saudara dia yang miskin, yang susah, yang fakir, dan dia kasih kepada anak-anak yatim, bantu orang yang saudara dia sedang terputus bekalan di pertengahan jalan. Ini dia, kan? Maknanya dia sentiasa menyayangi saudara dia. Kalau sifat sayang saudara dia masih belum ada lagi, baru ada timbul di setengah-setengah saja, maka sebenarnya kesempurnaan dia tu baru setengah-setengah sahaja, belum sempurna. Adalah sempurna tu, tapi setengah-setengah dalam proses. Sehinggalah dia melihat semua manusia dia kasih sayang. Seperti mana Allah SWT beritahu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman ni orang yang sebenar-benar iman, kemudian dia beramal soleh, kan? Allah SWT akan jadikan dalam diri mereka itu sifat kasih sayang. Hayyin, layyin, lemah, lembut. Tengok orang, ya Allah, kan? Semua orang sama je, dia tak kira siapa, kan? Macam sifat Nabi SAW. Sehingga ada setengah-setengah sahabat ni merasakan diri dia lebih mulia daripada sahabat yang besar, yang empat itu. Ada seorang sahabat, kan, Nabi SAW berbual dengan dia, Nabi muliakan dia, sehingga dia terasa, sehingga dia mengeluarkan soalan, ya Rasulullah, antara aku dan Sayyidina Abu Bakar siapa yang mulia? Sehingga keluarkan perkara itu. Sebab nak bagi tahu tu, punya dia Nabi SAW muliakan dia tu, sehingga dia merasakan martabat dia lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi kata Abu Bakar lagi mulia. Ini sifat Nabi, ini yang kita nak belajar. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang, dia perlu mujahadah. Sebab tu langkah pertama agama ni sebenarnya kita kena sediakan diri kita untuk mujahadah. Sejauh mana kita mujahadah dalam agama, sejauh itulah Allah Ta'ala beri kepahaman agama itu dalam diri kita. Kalau kita kurang mujahadah,
kuranglah faham agama. Sebab itulah satu orang yang melihat wajah Nabi SAW, setengah ulama mengatakan seperti mana dia bermujahadah 1000 tahun tengok muka Nabi dia. Sebab tu orang yang mimpi Nabi ni bukan orang sembarangan. Kalau orang dakwa dia mimpi Nabi, tengok dulu dia siapa. Zikir pagi petang 300 pagi 300 petang ada jago tak? Tasbih, selawat, istighfar yang simple ada jago tak? Semayang fardu, semayang qabliyah ba'diyah tu ada jaga tak? Kalau tak, dolah jago tu macam mana nak mimpi Nabi? Macam mana? Kan? Sebab mimpi Nabi ni bukan sebarangan orang. Melainkan orang yang Allah Ta'ala pilih. Tengoklah siapa kan. Seperti pada syekh-syekh yang terdahulu, seperti syekh-syekh tarikat, Syekh Ahmad Idris yang mendapat zikir daripada Nabi SAW dalam mimpinya. Tengoklah dia siapa pula. Dia bukan orang biasa, dia ulama. Kemudian dia zikir kuat. Itu ni zikirnya suara dia kuat. Zikirnya sikit. Time rajin zikir, time malas tak zikir. Itu dia. Tak sama dengan orang-orang yang terdahulu, orang arifin, golongan-golongan yang celik, yang tahu yang tahu tentang kehidupan, yang mahir tentang kehidupan akhirat. Orang yang banyak amal agama ni sebenarnya orang yang mahir tentang akhirat. Tapi kalau masih lagi amal dia sekadar sembahyang fardu je, belum lagi belum lagi sampai tu. Tapi bagus, memang kita orang Islam memang kena sembahyang, tapi tanda-tanda orang yang telah sampai hampir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tandanya dia akan memperbanyakkan nawafil, iaitu sembahyang sunat, amalan sunat. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Seorang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertambah nawafilnya, bertambah amalan sunatnya. Sebab tu kita kena upgrade lah. Kalau tak boleh nak upgrade tu, kita masalah iman tadi. Sebab iman tu dia kunci nombor satu. Sebab tu nombor satu tadi kena ada i'tiqad yang sah. Yang pertama tadi, barulah dapat memuliakan saudara se-Islam. Kan? Tapi kalau iman tak betul, macam mana nak nampak benda ni? Tak dapat lah. Kemudiannya yang ketiga apa? Yang ketiganya, sempurna iman seorang itu tandanya membersihkan akan dirinya. Membersihkan dirinya daripada segala dosanya. Dosa yang dia telah diperbuat oleh seseorang itu, dan daripada sifat yang keji, dengan mengerjakan segala ibadat yang diisyaratkan kepadanya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iqamis salata, sehinggalah akhir ayat. Kan dalam ayat Quran Allah Taala berkata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selalu dengar pada hari Jumaat, ibu sebelum nak sembahyang Jumaat kan khutbah kedua, semua hafal. Dah dengar je ayat tu, semua standby nak bangun, cari saf depan. Kan kita dengar ayat tu kan. Dan Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya solat itu dapat mencegah seseorang itu daripada sifat keji dan mungkar. Tetapi selagi mana solat dia tak dapat lagi mencegah dia daripada sifat keji dan mungkar, maka ada masalah dalam sembahyangnya. Mesti ada berkaitan. Cari. Rupanya masalah yang pertama juga yang tak betul. Masalah i'tiqad tak sah lagi. Kebanyakan punca begitu. Apabila kalau tengok sembahyang tak sempurna, memang kalau diperiksakannya, periksa mesti tengok. Yang pertama masalah, iaitu segi i'tiqad, keyakinan kepada Allah. Sebab apabila seorang itu dia ada yakin yang betul pada Allah,
dia tahu Allah SWT sangat-sangat memerhatikan diri dia, dan dah tahu Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengetahui apa perkara yang zahir maupun yang batin. Dengan sifat al-khabir, Allah dengan detail Allah tahu, maka seseorang itu automatiknya, secara langsungnya dia akan memperbaiki sembahyang ataupun amal-amal dalam kehidupan dia. Sebab apa? Dia tahu dia sedang diperhatikan. Itu baru dapat sifat ihsan. Yang ketiga dapat sifat ihsan lah. Barulah sembahyang tu jadi betul. Selagi mana tak dapat sifat ihsan tu dalam diri, maka sekali-kali tidak akan dapat sifat ihsan. Mana kalau tak dapat sifat ihsan ni, kalau iman tak betul, memang tak dapat sifat ihsan. Sebab tu dia berkait tu. Dia tak boleh sifat ihsan dulu. Kalau dia buat datang sifat ihsan tu dulu, itu mustahil. Kalau datang sifat ihsan, mesti ada sesuatu kerana yang lain. Mungkin satu orang pelajar takut ustaz dekat belakang, ada baiki semayang betul tu. Dia buat elok betul tu, baca dengan tertib. Semanapun ustaz dia kat belakang tengok. Dia memperbaiki. Dia buat ihsan juga, tapi berbuat baik, tapi salah. Dia berbuat baik tu kerana yang lain, tak boleh. Tu dia jadikan syirik. Sebab itulah buat kerana orang lain dipanggil riak. Riak dia ambil daripada perkataan ro'a. Ro'a tu lihat. Sebab itulah dalam ayat kan, dalam apa? Dalam ayat surah dalam Al-Quran ada sebutkan yura'unnan nas, kan? Macam mana ayat tu? Alamak. Macam mana ayat tu? Wa idza qamu ila solat qamu kusala, kan? Apabila mereka mendirikan sembahyang, mereka diri dengan keadaan malas. Kerana apa? Yura'unan nas, kerana mereka menunjukkan sembahyang mereka itu kepada orang lain. Itu sebab ada ini Allah ceritakan sifat-sifat orang munafik. Diceritakan ayat itu tentang orang munafik. Dia duduk tamu semua, jaga betul sembahyang, tengok. Betul-betul jaga. Kan? Tapi semata-mata nak menunjuk time waktu gelap tak nampak. Time sembahyang gelap, isyak, subuh hilang tak nampak. Kan? Walaupun tak nampak, Nabi nampak. Nabi tahu siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Sebab zaman Nabi SAW tidak ada lampu macam kita sekarang ni. Orang mendorang. Zaman Nabi SAW tahun 9 Hijrah menggunakan pelita. Itu pelita banyak mana cahaya kan. Kan tak nampak muka, kadang-kadang nampak muka tu, tapi tak kenal orang ni siapa, nampaklah orang. Kan? Begini. Orang munafik pada ketika itu dia mengambil kesempatan pada waktu gelap tu. Sebab dia memang bukan dalam hati dia memang tidak ada iktikad bahawa Allah Ta'ala tu Rabb dia. Tak. Dia buat amal tu semata-mata nak menunjuk. Sebab itulah salah satu syirik juga, iaitu sifat riya. Dia panggil syirik asghar, iaitu syirik kecil. Sebab tu kalau kita buat amal kerana orang, termasuk juga dengan dosa syirik. Sebab tu kita kena baiki amal kita. Kalau kita yakin betul pada Allah, takkan berlaku perkara tu. Itu dia. Sebab tu dia kata apa? Ketiganya membersihkan diri daripada segala dosanya dan daripada sifat yang keji, dan mengerjakan segala ibadat yang diisyaratkan kepada dengan firman Allah SWT, wa aqamas shalah. Hinggalah akhirnya intaha, selesai. Selesailah. Selesailah bab kesempurnaan iman itu. Kemudian dia kata apa lagi? Bermula ini ayat mana? Ayat tadilah yang telah dibacakan, iaitu mana ayat ini, mana yang tiga ayat tadi yang dibaca tadi itu. Ini ayat semuanya menceritakan apa? Iaitu menyatakan akan sifat iman orang yang kamil. Bukannya orang yang beriman dia umum.
Orang yang beriman dia umum. Jangan cakap orang yang tak semayang tu dia tak beriman. Tak boleh. Kan? Oh, dia tak bayar zakat, dia tak beriman. Tak boleh. Dia tak pergi haji walaupun dah cukup dia punya kemampuan dia, dah patut pergi, dia tak nak pergi. Tak boleh cakap dia tu tak beriman. Boleh cakap yang dia tu bahawa tak sempurna iman. Ada kita kata tahu. Sebab bicara dia kata tentang ayat yang ini, yang Syekh datangkan dalil ayat 3 ayat tadi adalah menerangkan tentang ciri-ciri orang yang memiliki iman yang sempurna, tak lari daripada 3 perkara yang disebutkan tadi. Kalau belum ada lah 3 perkara, maka perlulah diusahakan lagi sehingga dapat. Sebab usaha kena berterusan. Kan? Boleh sama juga dengan ilmu ni. Sebab tu ilmu ni Nabi kata talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu itu daripada buayan sehinggalah kamu masuk ke liang lahat. Mana berterusan sampailah kita mati, sentiasa kita belajar. Banyak lagi bodoh yang kita tak tahu. Nak dibandingkan dengan ilmu Allah, ambil jarum, satu jarum tu dicucukkan di tengah laut tu, tarik jarum tu, apa yang ada di ujung jarum, itulah ilmu yang ada pada seluruh manusia ni. Kan? Selautan itu adalah ilmu Allah. Nak bandingkan lah, nak buat perbandingan, bahkan sebenarnya lebih lagi. Sebab ilmu Allah tidak ada batasan. Kita ada batasan. Banyak perkara lagi yang kita tak tahu. Cerita tahu banyak lagi. Kau kodok ni buat tak? Ada yang tak berhenti lagi. Ada nak bagi tahu tu. Banyak bodoh lah kita tahu. Lagi lah bodoh-bodoh agama yang sulit-sulit. Bodoh yang dunia ni pun banyak kita tak tahu. Tu dia kita bagi simple contoh saja. Tu dia. Kemudian dia kata apa? Iaitu menyatakan sifat iman orang yang kamil, iaitu orang yang sempurna, iman yang sempurna, dan menyatakan rukun iman yang 6. Dan dia menerangkan dengan rukun yang iman yang 6. Tetapi beriman dengan qadar baik dan jahat, iaitu terkandung di dalam katanya amanah billah. Tu dia terkandung dalam beriman kepada Allah SWT sebenarnya. Qada dan qadar kan. Sebab semua ketentuan ini Allah yang letakkan. Kan? Sebab itulah kita sentiasa doa supaya ketentuan-ketentuan kita ni sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya diberi ujian, apa-apa ujian, mintalah supaya diberi kejayaan dalam ujian tersebut. Janganlah kita minta ujian. Nak tes, konon nak tes iman. Dia nak tes iman, kan? Dia nak tes iman. Ya Allah, hari ni aku nak tes iman aku. Kan? Hari ni dia nak datangkan, nak keluarkan air dalam cawan. Nak tes iman. Bukan macam gitu. Maksud untuk kita nak sempurnakan iman bukanlah maksud untuk kita berjalan di atas air, terobang sanun, terobang sini, kan? Pi minam sana, pi minam ni, terobang, kan? Selangkah aku, dah sampai dah. Kan? Bukan tu maksud itu. Kan? Kalau itulah maksud, banyaklah orang-orang yang terdahulu, mereka semua telah berjaya seperti mana Barsisa yang diceritakan dalam kitab Siyarus Salikin. Kisah Barsisa semua saya dah cerita dah sebelum ni. Anak murid dia semua boleh terbang. Kalau berzikir tu, cahaya menembusilah langit. Semua para malaikat mengatakan bahawa dia ahli syurga. Tapi ketentuan Allah Allah SWT bagi tahu dia adalah ahli neraka. Siapa yang boleh halang? Seorang pun tak boleh halang. Kita nak bagi tahu tu. Dalam kisah ni kita boleh ambil iktibar, ambil pengajaran
bahawa nak beritahu tu bukan dengan amalan yang banyak kita ni dapat kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukanlah kata kita tak payah beramal. Tu kadang-kadang setengah orang kata tak payah sembahyang tu. Kan kita dah sampai kan setengah puak macam tu. Oh, kita dah hakikat dah sampai, tak perlu sembahyang lah. Kau orang tak pun kau teruskan nak cari lagi, aku dah sampai dah. Dah sampai makam ni. Sampai tak sembahyang. Nabi yang dah terlebih sampai makam dia, sampai bongkak kaki tu mereka tak tengok tu. Saya pun pelik puak-puak ni. Kan? Tengok dia, kalau tengok sirah Nabi SAW, orang yang betul-betul orang yang paling dikasihi oleh Allah, sehingga Allah Taala beritahu Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bongkak kaki dia sembahyang. Ini setengah golongan pula kata tak payah sembahyang, main niat dia. Niat aku dah sembahyang tak sembahyang. Kan? Kalau sondanglah begitu kan, Nabi mesti dah ajarkan pada umat. Banyak perkara Nabi tak ajar, tak borekkan kita. Pasal kesian tengok gitu. Kan? Kalau lah boleh sembahyang tu niat aja, nescaya Nabi SAW dah pergi Isra wal Mi'raj, Nabi dah minta wang kepada Allah, ya Allah, janganlah janganlah jadikan umat aku sembahyang rukuk dan sujud, niat dia cukuplah. Kan? Tapi Nabi susah payah kan, minta untuk pengurangan sembahyang tu. Perbuatan malaikat tu, sembahyang kesempurnaan ibadah tu, iaitu sembahyang tu, Nabi minta turun naik susah payah pada Allah SWT. Ini sebenarnya kemuliaan bagi seseorang hamba, dianugerahi dengan perintah Allah. Itu kita kena tahu. Kita ni dimuliakan dengan agama Allah SWT. Begitu juga dengan dunia ni. Dunia ni mulia dia sebab dia dengan agama ni. Kalau tak ada agama ni, dunia dihancurkan. Allah akan binasakan. Tak ada orang beriman kat muka bumi ni, nescaya Allah akan kiamatkan dunia. Sebab tu dunia ditumpang atas kasih ihsan daripada Allah dan atas kasih daripada orang yang beriman sebenarnya. Sebab tu orang yang bumi yang dipijak oleh orang yang beriman, orang yang beramal, bumi itu sangat-sangat syukur. Pijaklah tu. Tapi seorang yang buat maksiat, dia memang sangat-sangat benci. Sebab itulah dalam hadis kan, ada hadis cerita kan, ada hadis perihal kubur kan. Tapi seorang yang mati iman dia sempurna pada Allah SWT, maka kubur akan menyambut dia seperti mana ibu menyambut anak-anaknya, bayi kan. Tetapi seorang yang pembuat maksiat, yang pembuat dosa dekat dunia ni, apabila dia mati, maka kubur akan berkata kepadanya kan, banyak-banyak manusia, engkau lah yang paling aku benci. Kau tunggulah kan, kau masuk dari, maka apa ini, dia dihempit sehingga tulang dia berceragah masuknya. Itulah hadis. Sehingga tulang, Nabi buat tangan sehingga tulang rusuk dia tu berceragah di antara satu sama lain. Ni keadaan orang yang buat maksiat. Ni waktu apa, Johor ke? Bukan, sini. Waktu Johor boleh. Baik tadi banyak Johor kan. Tak tengok-tengok tu asyik copek joget. Tu dia. Sebab itulah kalau kita buat amal baik, amal soleh, insya-Allah kubur akan meluas besok. Sebab kita pindah ni alam barzakh, satu alam lain. Yang kita duduk sekarang ni alam dunia. Masuk tanah tu alam kubur ni lain. Orang kubur orang dah mati tu. Tanya orang yang mati tu. Kan? Dia jawab nanti dibagilah laporan. Tunggulah Nabi Isa AS. Nabi Isa AS dia salah satu dia punya mukjizat, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Itu mukjizat Nabi Isa AS. Itu dia. Kemudian dia kata apa lagi? Dan lagi ayat yang menunjukkan ia atas iman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم الذين يرثون الفردوس هم tak dapat dari sini. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Firdaus hum fiha khalidun. Tak nampak tulisan dia, pecah-pecah ibu dia. Baik, kita tengok okey erti dia. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah dapat kesukaan. Kalau tengok pada asal ayat makna falah, falah makna kejayaan. Kejayaan apa dia punya kesan dia? Gembira. Tu dia kata kesukaan. Setiap orang yang berjaya dia gembira. Tu yang dia kata, Syekh ni terjemahkan, dia kata apa? Artinya sesungguhnya telah dapat kesukaan. Padahal falah tu kejayaan, tapi dia terjemahkan telah dapat kesukaan oleh segala mukmin. Telah berjayalah seorang mukmin, telah gembiralah seorang mukmin. Kerana apa? Pertama sekali dia beriman. Dia berjaya tu sebab pertama sekali dia beriman. Kemudian dia kata apa lagi? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian dia kata apa? Dan sekalian yaitu segala mereka yang khusyuk, sekalian mereka itu dalam sembahyang mereka itu. Ni dia berjaya sebab dia khusyuk dalam sembahyang. Pertama dia berjaya, dia beriman. Yang keduanya dia berjaya dengan sebab dia sembahyang. Kalau tak sembahyang tak berjaya juga lagi, tak sempurna berjaya dia. Berjaya juga. Beriman disebab apa? Iman walaupun sebesar zarah, maka Allah SWT akan mengganjarkan syurga 10 kali besar dunia. Ini iman yang sebesar zarah. Berjaya tak? Berjayalah orang yang beriman, tapi tak sempurna berjaya lagi. Kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan orang yang berjaya mengkhusyukkan semayang dia, iaitu semayang dia dapat semayang yang khusyuk, hati dia tertumpu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pada yang lain, dan maka ni juga memiliki kejayaan yang kedua. Tahap dia, kejayaan yang kedua. Pertama iman, kemudian sembahyang. Dia juga antara amalan-amalan yang besar juga selepas iman. Ayat ini nak mengisyaratkan salah satu amalan yang terbesar selepas iman adalah sembahyang. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menyatakan apa? As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama. Sebab tu penting untuk kita dirikan solat. Sebab tu amalan selepas iman, amalan terbesar dia tak lain tak bukan sembahyang. Sebab tu dia menjadi rukun Islam yang kedua. Menjadi rukun Islam. Rukun Islam lah. Kalau dia tak semayang, maka sebenarnya dia tak sempurna Islam dia. Tapi bukanlah dia tak Islam, tak sempurna Islam dia. Syarat Islam lain. Syarat Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Dapat mengucap kalimah syahadah je, terus kita boleh pakai hukum zahir dia seorang Islam. Syarat iman lain.
Syarat iman lain pula. Salah satu rukun iman kita tak beriman, maka iman kita tertolak semuanya. Segala kebajikan yang kita buat semua tak kira. Duit 1% yang kita sedekahkan kat masjid pun tak dikira. Tapi kalau kita beriman, walaupun 1 sen kita sedekahkan untuk agama, semuanya dikira. Itu lain. Sebab tu nilai beriman tu nombor 1. Kemudian dia kata lagi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Iaitu sekalian mereka dan segala mereka yang berpaling sekalian mereka itu daripada segala pekerjaan yang sia-sia. Ni kita kena ketinggal. Kan dalam hadis Nabi SAW ada memberitakan apa? Nabi kata apa? Min husnil Islam al-mar'i min husnil Islam al-mar'u tarkuhu al-mar'u ayat ada kesempurnaan, keelokan seseorang Islam itu dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Kan? Tarkuhu ma la ya'ni, iaitu meninggalkan perkara yang sia-sia. Sebab dalam ayat ini juga diperkuatkan lagi. Ayat ini diperkuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW tadi. Kan? Ini paling kuatlah nas daripada Al-Quran untuk kita meninggalkan segala perkara-perkara yang sia-sia. Sebab Allah Ta'ala bagi peringatan pada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ni mata, iaitu perhiasan. Mata'ul ghurur, iaitu perhiasan yang melalaikan. Sebab tu janganlah kita cinta kepada dunia. Sebab cinta dunia lah kita lalai daripada Allah. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, dalam satu hadis dia mengatakan bahawa Nabi Musa AS mengatakan, ad-dunya ra'sun minal khati'ah. Dunia ini kepala kepada segala kejahatan. Hubbud dunia, salah. Hubbud dunia ra'sun minal khati'ah. Cinta kepada dunia itu kepala kepada segala kejahatan. Itu sebab kita kena tinggalkan benda yang larut. Cinta kepada Allah. Jangan cinta kepada dunia. Cintalah kepada pencipta dunia. Kan? Itu dia. Sikit lagi. Kemudian dia kata apa lagi? Wallazina hum lizakati fa'ilun, dan segala mereka itu yang memberi sekalian mereka itu bagi zakat mereka itu. Mereka ni memberi. Mana memberi itu, makna memberi itu mestilah kepada orang yang berhak menerimanya, baru dinamakan beri, baru dinamakan zakat. Kalau dia beri bukan kepada orang yang sebenarnya, orang yang layak diterima, maka zakat itu tidak jadi zakat, menjadi sedekah saja. Masih lagi tertanggung zakat dia tu, belum bayar lagi. Sebab tu kena bujuk. Nak keluarkan zakat, kita dulu harta banyak kan, perempuan omeh belabak kan. Kan nak tengok berapa dia punya rate sekarang tu kan. Cari asnaf siapa yang layak 8 asnaf tu. Sebab zakat ni kita nak bori ni, nak mesti kena orang kan. Bukan zakat, sehari ni orang salah faham. Zakat pada bangunan, bukan. Zakat pada orang. Sebab tu ada setengah-setengah nak bagi zakat pada madrasah. Zakat ni kena tengok, di sini kena serah kepada orang itu. Orang itulah sama ada dia nak sedekah kat madrasah ke apa ke, itu terpulang kepadanya, ataupun pergi kepada pusat zakat, amil yang akan ambil zakat tersebut. Kalau keraguan, PMTP. Kita kira lah. Kalau cerita pasal zakat dia kan, lain nak cerita lah kan. Itu nanti siapa yang layak dia, itu dia 8 asnaf. Nak bagi itu sebab dia kata apa? Orang yang beriman juga, dia berjaya juga dengan siapa yang telah diberi harta oleh Allah SWT kepadanya,
sehingga sampailah tahap dia boleh buat ibadat zakat, maka itulah salah satu orang yang sempurna imannya, orang yang berjaya. Lepas tu dia kata walladzina hum lizakati fa'ilun. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Dan dia kata dan segala mereka yang memelihara sekalian mereka itu, seorang itu bagi segala faraj ataupun kemaluan, sama ada lelaki ataupun perempuan, segala faraj mereka itu illa ala azwajihim, melainkan atas segala isteri-isteri mereka. Segala tu banyak lah. Sama ada satu pun termasuk lah. Siapa yang isteri satu lah, yang dua lah, tiga lah, ompek lah, 5 tak boleh. Sebab tu disebut ayat ni segala isteri, sebab lelaki dia boleh kahwin sampai lebih daripada satu. Tu dia kata Allah Ta'ala halalkan bagi lelaki itu untuk lepaskan dia punya kemaluan dia kepada isteri dia. Selain daripada isteri, tidak boleh. Kan? Atas mikir-mikir itu, atau au ma malakas aimanukum, kan? Au ma malakas aimanuhum fa innahu ghairu malumin, atau bundi mereka itu yang telah memiliki mereka itu akan dia. Ni macam harta rampasan perang, kan? Perang di antara Islam dan orang kafir. Menang perang, orang Islam menang, maka orang kafir juga menjadi sebagai harta ghanimah, harta perang. Kalau ada gundik-gundik, gundik ni cerita zaman sekarang tak ada. Zaman sekarang tak ada orang saya rasuk. Ada zaman Nabi SAW. Sebab tu sahabat-sahabat banyak ada gundik-gundik dia. Boleh. Iaitu hamba dia, hamba sahaya. Hamba lah syarat dia, hamba. Fa'innahu ghairu malumin, maka bahawasanya mereka itu tiada malu, mereka itu mendatang akan sekalian mereka itu. Jadi maknanya apa, hamba tu milik dia lah, kan? Tak adalah siapa pun, sebab memang milikkan dia. Memang milikkan dia. Dia boleh buat apa sahaja. Milik dia, hamba ni, kan? Kemudian dia kata lagi, maka barang siapa famani bertara wara azalika, maka barang siapa menuntuti ia di balik, mana di sebalik yang demikian itu, cari daripada selain yang Allah sebut tadi, selain daripada isteri, selain daripada hamba. Ada pula yang suka lelaki dengan lelaki, ataupun suka lelaki dan perempuan tapi yang tidak ada hubungan yang sah, maknanya hubungan akatan nikah mereka tak ada, kan? Sekiranya mereka menuntut dari sebalik yang demikian itu, iaitu daripada isteri mereka itu dan gundik mereka itu, seperti menuntut mengeluar akan mani, keluarkan air mani mereka itu dengan tangan mereka itu, maka bermula sekalian mereka itulah yang melampaui kepada barang yang tiada halal bagi mereka itu. Jaga-jaga bagi laki dan perempuan, dua-dua kena jaga. Ayat ni umum, bukan dia tembak laki peng dia, laki pun terbaring, tak ada. Semua lelaki perempuan kena jaga. Kena jaga diri supaya jangan berlaku perkara ini. Kemudian dia kata bagi, dan segala mereka itu yang memelihara sekalian mereka itu bagi segala amanah mereka itu dan janji mereka itu, dan segala mereka yang memelihara sekalian mereka itu atas segala sembahyang mereka itu, bermulia sekalian mereka itulah yang disebutkan tadi sifat-sifat daripada awal tadi, mereka itulah yang dapat sekalian mereka itu mengambil akan syurga. Itu dipanggil waris. Waris tu ni waris lah. Waris apa? Waris syurga. Waris syurga apa? Sekalian mereka itu ialah
mereka itulah yang mewarisi, mereka itulah mana ni? Yang dapat sekalian mereka itu mengambil akan syurga, sekalian mereka itulah yang menerima mereka itu akan syurga Firdaus. Siapa yang ada semua sifat yang Allah sebut tadi itu, kan, maka dia calon-calon untuk mewarisi syurga Firdaus. Tu calon-calon dia. Kalau kita nak jadi sebagai calon-calon, ni syarat-syarat dia. Macam kita lah nak minta jadi manager apa-apa lah, manager bank ke, manager syarikat ke, nak jadi CEO ke, nak apa ke, dia mesti ada kriteria dia. Jadi kita periksa lah. Ni Allah dah letakkan syarat dia. Syarat kelayakan untuk jadi CEO dalam syurga, Allah dah letak lah. Siapa nak jadi raja dalam syurga ni, dia Allah offer ni, siapa yang nak jadi raja dalam syurga, ni syarat dia. Siapa nak jadi permaisuri dalam syurga, ini syarat dia. Buatlah. Dah nampak dah syarat dia. Tinggal lagi kita usaha. Tu dia. Yang berkekalan sekalian mereka itu di dalamnya, bermula ayat ini dan ayat yang telah lalu dengan katanya laisal birra man amana billahi, hingga akhirnya, dan ayat yang telah terdahulu sebutnya pada bahas agama dengan katanya zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, hingga akhirnya, maka iaitu tiada syak bahawa sungguhnya 3 ayat ini dan segala ayat yang seumpamanya, iaitu menyatalah sekaliannya akan segala sifat iman orang yang kamil. Dan segala sifat orang yang kamil, dan diketahui daripada segala ayat tersebut itu akan bahawasanya orang yang mendakwa dirinya kamil. Ada orang cakap iman dia sempurna, dia dakwa diri dia, aku dah dapat iman yang sempurna. Kalau nak tengok iman sempurna, tengoklah aku. Dia mendakwa diri dia sebagai mengatakan bahawa dia dapat iman yang sempurna. Sempurna dengan jadi wali Allah. Dia kata akulah wali Allah, dia ngaku, dia dakwa diri dia wali Allah. Atau orang soleh, dia kata akulah orang soleh. Ni nak tengok orang soleh, tengok macam aku ni. Dakwa diri dia tu. Dan wara, dia kata akulah wara. Atau dakwa syekh, orang yang sangat mengetahui, orang yang arif, orang yang tahu tentang ilmu Allah ni. Atau yang mursyid, yang boleh beri tunjuk pada hal sunyi, iaitu hal yang rahsia dan kosong dirinya daripada segala sifat yang tersebut itu, maka adalah dakwanya itu dusta. Bohong. Kalau orang cakap macam itu, dia dakwa seperti mana yang disebut dalam kitab ni, maka dia seorang pembohong, dan menyesatkan orang, dan bermuka-muka apa? Menyamar. Orang tu menyamar hanya. Kalau orang tu sebut ngaku dia tu syekh, dia tu wali, dia tu iman yang sempurna, dia menyamar. Dia adalah seorang penyamar. Dan bermegah-megah di hadapan orang yang jahil. Dia nak megah pula, megah-megah orang yang jahil, orang yang tak tahu. Yang jahil juga. Dan tiada melalui dakwanya itu kepada orang yang lain daripada sejahil itu, melainkan busuk dan takbur juga. Semua tu jadi takbur, dia besarkan dirinya. Dan setengah daripada seumpamanya segala ayat yang tersebut itu hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Cukup dah tu. Ayah nasi bread tu. Bread dia tak makan. Sebab bawa Nuriti muatan dia banyak. Susah nak bread. Dia jauh dah bread kan. Hari ni bawa muatan lebih kurang 3 tan lebih. Buat muatan berisi bawang pulang balik. 3 tan hari ni hantar. Bread tu tergasuk, lambat berhenti lah. Sebab tu bawa lori ni baru tahu lah. Baru tahu, bawa muatan banyak ni, bread pun susah. Macam ni lah. Dah bawa muatan yang banyak ni lah, bread susah. Jadi cukuplah dia dah bread tu, bread lah. Jangan teruskan. Kalau teruskan lagi, jawabnya kita sembahyang isyak kan waktu tahajud. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.